Assalamualaikum, 22 Januari 2024. Okey, kita cerita sedikit lah teman-teman. China dan Rusia sekarang sedang cuba melumpuhkan neokon. Dan kalau neokon dah lumpuh, dengan US kali akan terikut. Kerana selagi US kena conquer dengan neokon, selagi itu dunia tak akan damai. Dan sebab itulah ini BRICS lahir. Idea inilah yang akan melemahkan mereka. Dan Biden belanja duit untuk senjata untuk perang. Dan Rusia, China bukan hanya senjata. Mereka menjadikan ekonomi juga senjata untuk mereka. Dan beberapa hari lepas saya cerita tentang Iraq. Tak benarkan US membawa askar tambahan di Iraq. Dan US berdegil. Dan ada serangan di lapangan terbang Al-Assad Camp askar US di Iraq. Dan New York Times berkata 7 ballistic missile diarah pada camp ini. Dan mereka menuduh kalau ballistic missile maknanya jiran Iran yang dipertanggungjawabkan. Dan Zero Hedge pula berkata saksi di base ini yang ditembak adalah multiple rocket dari dalam Iraq sendiri. Yang apa yang kita takutkan sekarang adalah mungkin perang ini neokon memang nak sangat Iran diserang. Sekarang ni memang dia dah nak sangat Iran diserang. Sebab itulah mereka menambah cerita yang peluru ballistic missile ni daripada arah Iran. Mereka suka buat cerita macam ni kerana mereka nakkan penyebab untuk mereka menyerang Iran. Dan di Rusia juga diserang dengan drone di Baltic Sea Gas Terminal. Dan ini adalah kebiasaan yang Ukraine lakukan. Bukan serang kepentingan askar Rusia, tapi tempat yang tak penting. Dan malah di dalam Rusia sekalipun mereka serang dengan drone. Dan sekarang Rusia sedang mencari askar machinery di pelusuk Ukraine dan di dalam Rusia pun. Kerana mereka lah yang bekerja under NATO yang melancarkan serangan drone ini. Bukan orang Ukraine dia askar machinery daripada NATO. Dan di Israel pula Netanyahu berkata mereka tidak akan berhenti berperang. Dan kita tahu Israel mengulurkan banyak askar mereka di Gaza. Tapi askar ini dihantar untuk berhadapan dengan Hizbullah. Askar ini adalah askar elit mereka. Askar elit mereka. Askar Israel yang elit dihantar berhadapan Hizbullah. Malah Arab Saudi pun sekarang offer peace plan untuk Israel. Dengan mengiktiraf Israel dan Palestine state. Dan Netanyahu pula kata kalaulah ini dilakukan, neokon tidak akan terima peace plan ini dan Yahoo. Kerana mereka tahu peace plan ini direncanakan oleh BRICS, China, Rusia dan negara-negara Arab. Jadi maruah mereka harus dijaga. Sebab tu mereka tak boleh terima peace plan Arab Saudi. Okey, kita cerita sedikit tentang Gaza. Dari Al-Qassam dan Seraya Al-Quds telah bergabung untuk serang Israel base di Sufa dengan mortar dan roket launcher. Dan Al-Qassam juga serang 6 tank Israel di Dinar Jabal dengan Yasin 105 RPG missile. Dan kita boleh lihat Israel menghantar helikopter untuk membawa askar yang cedera atau KIA, Kill in Action.
Dan di Al-Buris pula, Serail Quds telah menyerang askar Israel yang berkumpul. Dan askar Israel ini tengah berkumpul dan ingin memasuki Al-Buris balik, tapi diserang Serail Quds. Al-Buris ni daripada start mula perang sampai sekarang Israel cuba nak dapatkan. Tapi sampai sekarang mereka masih lagi gagal. Dari multiple berita yang Musa Abu Marzouk berkata, orang kuat Hamas lah, yang Israel sedang cuba balik ke meja rundingan kerana mereka tak dapat selamatkan rakyat dan askar mereka yang ditawan. Ini adalah janji Netanyahu untuk selamatkan rakyat dan askar mereka yang ditawan oleh Hamas. Kerana Hamas dah kata selagi Israel tak hentikan serangan, selagi itu mereka takkan melepaskan tawanan. Dan Yahu berkata Israel bertempur dengan berbagai arah dan Israel sedang cuba lepaskan tawanan. Dia cuba menipu rakyatnya kerana ini bukan yang Hamas mahu kan. Dia tahu yang Hamas nak berhentikan perang ini baru dia baru lepaskan tawanan. Dan Yahu kata Laut Gaza Israel mesti dalam kawalan Israel. Dan dia kata kalau macam ni cara dia kata, baik dia cakap Gaza tu jadi milik dia. Habis cerita, buat apa nak laut aja. Kan? Ambil Gaza terus. Ini adalah interview daripada berita Israel sendiri. Dan sekarang ni kita dapat lihat ada perpecahan dalam askar Israel. Dan Defense Minister Israel, dia berkata dia mendapat sokongan askar elit yang dihantar ke border berdekatan Hezbollah. Kerana dia dengan Netanyahu pun setiap kali ada meeting dia tak ada. Jadi dalam Israel sekarang dah ada dua kumpulan. Yang satu dah tak nak perang lagi lah. Dah tak nak perang, dah tak larat lagi nak perang. Yang lagi satu pula Yahu ni nak teruskan perang ini. Tapi yang jadi mangsanya adalah rakyat mereka. Sampaikan ada rakyat Israel yang dah keluar daripada Israel sekarang ni, dekat 2 juta lebih, dah takkan balik lagi ke Israel. Pasal mereka nampak macam tak boleh aman dah. Sebab tu mereka tak nak balik lagi. Dan kita cerita sedikit tentang Houthi. Houthi menang di Red Sea. Kerana apa yang dia lakukan, pakar ekonomi pun berkata berkesan. Walaupun mereka menggunakan senjata yang tak berapa mahal, tapi berkesan. Mereka berjaya. Ini adalah kata pakar ekonomi, bukan kata pakar perang. Tengok sekarang harga minyak naik mendadak. Bukan dekat Malaysia ya, dekat Europe sana naik mendadak minyak. Makin sakit rakyat mereka sekarang. Tapi tetap juga Europe memberi duit kepada Ukraine. Tetap juga mereka memberi senjata kepada Jerman, kepada Israel. Jerman terpaksa buka gudang bagi senjata ke Israel. Ini adalah kelemahan. Ini adalah kelemahan yang mereka tunjukkan kepada Rusia. Seperti juga Israel. Mereka pernah keluarkan 1 juta shell, 155 meter shell, beri kepada Ukraine. Peluru ni US simpan di dalam Israel. Tapi US Biden terpaksa ambil senjata peluru ni hantar ke Ukraine. Dari situ Hamas dah nampak yang Israel dah keluarkan simpanan senjata mereka seperti bank tau, mereka simpan di situ.
Jadi Hamas dah nampak kelemahan. Negara Arab lain pun dah nampak kelemahan Israel. Sebab itulah serangan ini terjadi. Assalamualaikum. Jangan lupa share teman-teman. Like dan share. Ada orang komen, yang abang kalau boleh taruh gambar ke apa ke. Macam biasa saya akan jawab satu je. Kalau saya buat kerja ni full time, insya-Allah saya akan taruh gambar, taruh video, link, apa semua boleh. Tapi masalah saya bekerja. Jadi anggaplah setiap kali awak dengar berita saya, taruh earpiece, dengar saja, tak payah melihat berita saya. Hurrah everybody.